Alhamdulillah. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Abang letak ni sebagai background. Kerana mungkin kita rasa ia tak kena mengenai kita, tapi bagi saya ia amat menyentuh hati saya. Kerana seperti mana Apek selalu cerita, Apek ini daripada masyarakat Cina semua sedia maklumlah. Jamaah Cina macam mana, kartel Cina macam mana, ya. Dan fitrah saya Apek sebagai seorang manusia tentu tertarik kepada kesejahteraan, kepada kebaikan, kepada Islam, ya. Jadi bila saya memeluk Islam, saya selalu cerita saya dapat berjumpa dengan jemaah-jemaah yang macam sebelum JISB ni, Yayasan Al-Akam. Dan saya tahu semua cerita yang diceritakan kepada mereka, semua grup. Anwar Ibrahim saya pernah kerja, tuduhan dia liwat, tuduhan dia main amoy semua. Saya dengar semua tu. Tapi saya selalu kata, ambil sikap Rasulullah SAW yang senantiasa berdakwah. Bila jumpa orang, sentiasa lihat yang kebaikan. Ya. Tidak menjadi niat untuk mencari aib orang. Saya tahu manusia ni ada jahat. Saya tahu manusia ni ada buat pelbagai. Saya orang tua dah. Saya jumpa macam-macam. Menipu, memecah amanah. Ya? Dan ini tuduhan-tuduhan yang berat terhadap JAKIM, JKM. Saya pun boleh faham. Polis yang korup, saya pun boleh faham. Saya jumpa mereka. Saya ada kawan-kawan daripada polis yang baik yang beritahu saya. Berpuluh tahun dulu. Tun Hanif Omar pun beritahu bagaimana kartel misalnya boleh menyogok ketua polis negara, jangan cakap orang bawah. Ya. Alhamdulillah. Jadi manusia ni, kita ni semua memang ada kejahatan, jangan nafikan. Dalam Quran sebut yufsidu fil ard, ya, melakukan kerosakan atas muka bumi. Dan apabila disuruh buat kebaikan, mencemuh. Kata nak buat baik macam orang bodoh ini. Manusia ini kalau diberi kuasa, memang rakus. Itu sebab Imam Al-Ghazali menasihati, jangan dekati istana. Ya, Assalamualaikum. Ya. Semasa Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah, awak sangka tak ada orang jahat dah di kalangan jemaah dia? Tak ada orang munafik ke? Rasulullah jiwa besar. Nak jumpa tak Rasulullah di Jannah? Sayang tak Rasulullah? Sayang bagi diri anda, bagi jiwa anda sendiri di akhirat esok. Kita balas keburukan dan kebaikan. Saya jumpa orang JSB, kita kata kita tak boleh lawan orang yang dizalimi. Kita tak boleh menyamakan diri kita dengan orang yang dizalimi. Kata-kata kita tak boleh sama makam dengan orang yang dizalimi. Jadi, tapi saya boleh tambah hanya bagi semangat macam ni saja, bahawa Allah Maha Saksi, Allah mendengar. Allah ini bukan ajaran sesat saya. Ya, saya ikut tarikat, saya ikut tasawuf. Saya selalu beritahu, cerita makrifat, tarikat, semua istilah saja. Waktu inilah setiap jiwa dipanggil untuk bersaksi. Semasa kezaliman berlaku, apakah kamu dapat hindar dengan tangan? Kalau tidak hindar dengan tangan, apa kamu boleh hindar dengan mulut? Atau kurang-kurang kalau awak bisu, diam, takut bercakap terhadap tauhid yang zalim, sekurang-kurang dalam hati kamu benci. Itu selemah-lemah iman. Salam Jumaat semua. Ya. Saya dapat maklumat, banyak maklumat daripada orang berapa JSB yang keluar tu. Mereka sekarang hilang segala-galanya. Dan saya bagi nasihat, bersabar kerana Allah memang bersama kamu. Orang tua kamu pernah dipijak-pijak, dia boleh bangkit abuya. Kamu ni generasi kedua, generasi ketiga. Saya percaya awak pun tak akan minta kesian daripada manusia lain.
Tapi hanya harap kepada Allah. Tapi kita sebagai manusia, sebab agama, se-Islam, bantulah mereka. Bina balik penjagaan. Kerana mereka kerja kuat. Mungkin mereka bukan secerdik kita. Mungkin tak secerdik saya. Mungkin mereka tak boleh buat kerja-kerja perkomputeran. Mereka hanya tahu buat mi. Mereka hanya tahu buat kedai restoran. Tapi kalangan mereka ada yang profesional. Semua dihabiskan, diranapkan oleh parti mana? Oleh parti komunis ke? Kita kecam komunis. Kita kecam musuh. Kita kecam tentera laut China. Tapi siapa yang lakukan ini kepada orang kita? Orang kita sendiri. Tapi kita maafkan. Saya sebagai orang Islam, saya rasa kesian. Saya tak ada rasa kecewa dah. Saya tak ada rasa keliru dah. Kan? Saya rasa ini peluang. Peluang keemasan bagi kita tunjuk kebajikan. Di mana kita jumpa anak-anak GSISB ini, bantu mereka. Bantu mak bapak mereka. Kerana mereka sekarang dalam keadaan dirompak segalanya oleh institusi, oleh kartel yang berkuasa. Tak apa, kita tak balas dendam. Ada yang tanya saya nak buat laporan polis ke apa. Dengan ugut demikian itu, laporan mereka tak dilayani. Laporan polis telah pun dilakukan. Tak dilayani, tak apa. Ini Cina ni. Ini saya Cina. Saya ajar cara Cina. Cara Cina ialah diam. Balas dendam ialah engkau naik balik dan berjaya. Saya tahu ramai yang berkeliaran seluruh dunia ni, yang GISB ni. Anda adalah jemaah yang telah dididik yang baik. Anda orang yang solat. Anda orang yang tawakal. Anda orang yang sentiasa berzikir kepada Allah. Tak ada apa boleh patah kamu. Kalau kamu faham apa yang kamu baca, hasbunallah ni'mal wakil. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulk hamdu yuhyi wa yumit wa ala kulli syai'in qadir. Tak ada apa boleh mematahkan kamu. Saya percaya anda boleh bangkit balik. Dengan atau tanpa pertolongan mana-mana makhluk isi langit dan bumi. Allah dah berjanji, jika Allah kendaki kamu dimuliakan, tak ada siapa selain Allah boleh menyentuh kamu. Dan ini buktinya. Mereka masih hidup. Mereka masih ada di dalam. Bersabarlah. Berapa lama mereka boleh simpan kamu? Anwar Ibrahim itu mereka simpan 17 tahun. Kamu tak sampai pun 7 bulan. Saya sanggup masuk ganti tempat kamu. Tak menjadi masalah. Ya. Itu sebab saya buat ini. Saya tidak takut. Siapa-siapa yang dizalimi pada bila-bila masa, siapa-siapa yang menzalimi, saya akan bersuara. Sekarang, saya bersuara terhadap Dr. Mazhar. Saya masih lagi ajak Dr. Mazhar untuk berdialog dengan saya. Jangan angkat berdebat. Saya akan sangka baik terhadap anda. Saya ada kekeliruan tentang fahaman wasabi ini. Mengenai surah Al-Hujurat, 18 ayat. Membolehkan kita mencemooh dan kata-kata yang kesat, yang tak ada asas terhadap umat sendiri. Kalau ada asas tak apa. Sampai sekarang tak ada satu tuduhan liwat pun berlaku. Tak ada seorang budak pun diperiksa yang dapat tunjuk bukti dia diliwat. Hanya satu orang penjaga yang kata dera sikit. Setakat itu sebab mereka dikena tahanan bawah SOSMA sebulan. Dan akan sehingga 2 tahun. Simpanlah mereka, tak apa. Simpan mereka, simpan saya sekali, tak apa. Kerana perjuangan ini peluang bagi Allah memberikan kita ganjaran. Ya. Ya, saya dah dengar tentang 7 dragon, 9 dragon ini semua. Jangan takutlah. Saya Cina. Lu jangan takut mafia lah. Saya tahu mafia. Bapak saya dulu kawan mafia. Adik laki saya meninggal itu dulu kaki mafia. Anggota mafia. 4 lubang.
Saya tak tahu lah, macam bunga api tu. Saya tak tahu. Tiba-tiba tak pernah dengar. Ada tempat construction ni precinct 8 tapi takkan lama macam ni. You cakap polis bukan bodoh. Saya ada lagi kata yang lebih tepat. Polis bukan suci. Tapi saya tak ada dendam pun kepada mereka. Saya pernah ditahan polis. Saya pernah disoal siasat oleh Special Branch. Bukan hujan. Ada letupan tapi saya tak tahu apa. Macam bunga api tapi kuat sangat. Biarkan. Saya minta tahu macam mana kontrol di mute. Adakah cara buat mute? Okey, dah berhenti dah. Saya akan sambung balik. Yalah, saya mute-kan tadi. Okey. Troll-troll pro kerajaan akan masih menyatakan fitnah. Tapi ini cara orang beriman berdepan dengan fitnah. Kita berdiam. Kita bersabar. Dan orang yang tak bersalah, mudah dia bersabar. Saya nak cerita terus terang. Saya tak buat salah. Saya pernah difitnah. Mula ada geram. Tapi bila tahu bahawa Allah Maha menyaksikan, kita boleh maafkan, tenang saja kita. Saya nak beritahu, orang-orang GISB yang beriman, yang tak bersalah, tenang saja hati mereka. Jangan risau tentang mereka. Allah menjaga mereka. Risau tentang diri kita. Mereka ini yang fitnah-fitnah tak apa. Saya boleh maafkan saudara. Cakaplah polis bukan bodoh, polis suci apa. Saya tak ada benda dengan polis. Saya pernah bertemu dengan polis. Saya kena ketua-ketua polis. Tahun 85-86 saya ditahan polis banyak kali. Tapi mereka melepaskan saya kerana saya kata, saya beritahu mereka siapa saya dan apa yang saya lakukan. Kita tak ada, kita nak kembali kepada Allah. Kita bukan lawan sesiapa. Kita tak tengok pun musuh kita. Kerana musuh Allah adalah musuh Allah. Dan Allah yang isytiharkan perang kepada musuhnya. Kita hanya hamba dia saja. Ini antara satu jemaah yang diajar demikian. Saya ada dengar cerita GISB ini boleh menggugat kartel Cina. Tapi saya beritahu, itu bukan cerita dia. Jangan dengar cerita 9 Dragon. Saya percaya tak ada. Percayalah. Jakim, Rasual dan sebagainya, banyak saya dengar cerita. Tapi saya husnuzon juga. Ya. Kerajaan ini banyak kotor. Polis ini banyak rasuah. Ketua Polis Negara Tun Harif Omar sendiri menyatakan. Hanya seorang saja, Norian Mai tu yang tak ada cerita. Musa Hassan pun cakap. Kartel-kartel ini menyogok Menteri Dalam Negeri ke, menyogok Dato' Isyamuddin dulu ke. Bukan kita yang cakap. Tapi saya ajak anda semua bersangka baik. Bantu GSB sekarang. Jadi, kena jadi objektif. Saya tak suka pergi jauh sampai Gaza. Saya tak suka jauh pergi sampai Karbala. Saya tak suka jauh sehingga pada zaman Muawiyah. Allah soal kita di sini. 2024. 18 hari bulan Oktober. Di Putrajaya. Di Malaysia. Di Tanah Melayu. Ini kepercayaan saya. Tak guna kita pergi tawassul benda lama-lama. Tawassul yang depan kita. Anak-anak GISB, di mana kamu jumpa mereka, bantu mereka macam anak sendiri. Jadi ansar kepada muhajirin. Berikanlah mereka semua hilang, semua benda dirampas. Semua duit dah tak ada.
Saya akan cari tempat penjagaan untuk mereka. Saya akan bantu mereka. Saya nak tunjuk ini Cina ni. Cina yang beriman, ini yang kita lakukan. Saya akan menyuruh Cina-Cina lain. Kalau saya jumpa 9 dragon pun, saya akan cakap ini macam. Saya nak beritahu anda semua ya. Cina yang gangster pun, dia ada agama, saya nak cakap. Cina komunis yang kamu tahu, adakah lakukan macam ini? Cina, gangster macam mana pun. Saya cakap ini saja kepada Cina. Kerana dia tahu tentang langit. Tinyaungan. Cina tak akan kacau orang agama. Saya nak cakap terus terang. Kalau awak jahat, you jangan lawan yang Cina jahat lah. Tapi kalau awak orang baik, awak orang solat, awak orang yang ingat sama Tuhan, awak tak payah takut dengan mana gangster pun. Ini jaminan daripada saya ni, anak bapa yang campur gangster. Saya dah tengok gangster, saya dah tengok muka gangster. Tak ada benda nak heran lah. Mereka manusia juga. Dan mereka ini takut dengan orang beragama. Saya nak beritahu. Tak payah naikkan suara tuan-puan. Rasulullah tak naikkan suara. Jangan naikkan suara di depan Rasulullah. Dalam surah Hujurat. Tak payah naikkan suara. Allah maha mendengar. Siapa yang berkuasa? Allah SWT. Tak payah jerit-jerit. Allah maha berkuasa. Kalau kamu tak beriman, bukan masalah saya. Inilah peluang kita mendapat ganjaran dari Allah. Kerana berani bersuara. Kerana berani di depan muka si zalim. Yang saya kata tadi, saya ulangi balik. Tak ada benci. Orang beriman tak benci si zalim. Musa AS tak benci Fir'aun. Allah suruh dia pergi jumpa Fir'aun, kata, wahai zalim, wahai tauhid. Dia tak ada takut, tak ada benci. Dan Allah perintahkan Musa AS pergi bercakap lisanu bil hikmah. Cakap dengan hikmah. Jadi saya dah tengok ni semua. Saya tak timbul benci. Saya timbul kesian. Kesian bukan kepada ibu-ibu ni. Mereka kuat. Kesian pada diri kita. Ibu ini kuat. Dia sanggup di depan mikrofon semua. Sanggup depan kamera. Walaupun sudah digertak. Sudah diugut. Wanita ni sanggup berdepan dengan kamera semua. Kamu sanggup, saya nak tanya kau. Kamu yang duduk kursi empuk di rumah. Ya? Selesa. Kamu berani ke macam wanita ni mempertahankan anak dia? Dia kata dipaksa tanda tangan surat mengaku dia biayai anak. Dia menangis, menafikan. Dia mengabaikan anak. Sanggup ke awak? Kan you baca dalam Al-Quran akan berlaku keadaan kiamat di padang mahsyar. Ibu lupakan anak, suami lupakan isteri, anak lupakan ayah. Ini wanita ni kita mesti anggap orang beriman yang wali ni, orang rapat dengan Allah, orang dizalimi. Ya. Dan kita boleh jumpa orang ni, ini saksi. Kamu nak dengar media yang fasik, silakan, saya kesian saja. Orang yang boleh percaya kefasikan, dia yang rugi. Kita jangan bagi syaitan pasport. Kita jangan bagi syaitan segala pahala kita. Sesiapa yang cemur tu, biarkan. Dia tak ada apa. Tak ada satu pun kes liwat didakwa sekarang. Tak ada pun satu kes amla ke, songlak wang ke, lari cukai didakwa sekarang. Semua ini permainan syaitan. Saya harap saya salah bahawa kerajaan ini bersih. Saya harap saya salah bahawa JKM ini pegawai-pegawai ini yang baik, berani. Ada yang berani, yang hari itu kita dengar. Saya percaya laporan polis sudah dilakukan, diabaikan. Jadi sekarang sebagai orang beriman, jadi macam orang Ansar. Bila jumpa orang Muhajirin, bagi separuh tanah, bagi separuh harta, bagi separuh wang. Isteri anak pun mereka berikan. Kita bukan minta ini peluang untuk jadi umat Rasulullah. Nak tawasul Rasulullah, inilah tawasul bil amal. Nak berdakwah, dakwah bil hal. Bukan bi retorik, teori, cerita kat masjid, Islam indah semua. Orang ketawakan. Biar tunjuk pada kaum Cina, kaum saya, Melayu ini bersatu. Tunjuk pada kaum Cina saya,
Dragon 9 dragon ke 11 dragon, mereka menghormati kartel Melayu ini kerana dilawan oleh kerajaan. Kartel Cina tak ditindas oleh kerajaan ini macam. Kartel Islam JSB ini dilanyak oleh kerajaan. Tunjuk saya satu kartel Cina yang dilanyak oleh kerajaan. Saya percaya kartel-kartel Cina, gangster Cina, along Cina, hormat dan tabik, respect kepada wanita ini. Saya beritahu anda, Cina gangster mana tak akan sentuh wanita macam ini. Mereka tak akan ganggu anak macam ini. Mereka tak akan ganggu orang yang berketayap. Mereka tak akan ganggu wanita yang berjilbab. Mereka tak akan ganggu wanita yang bertudung. Tunjuk saya satu kes, gangster Cina berani sentuh orang beriman. Mereka nak kita porak-poranda, mereka nak kita berpecah belah, mereka nak kita benci Cina. Ini semua mainan psiko, perang saraf. Jadilah orang yang berfikir. Jadilah orang yang ada akal. Itu yang saya selalu tekankan. Saya nak berjumpa Dr. Mazhar. Saya hanya minta Allah benarkan saya jumpa Dr. Mazhar. Saya nak dengar dia cerita. Kenapa tak henti-henti mengisytiharkan mereka sesat. Saya dengar dia kata, kita pula tuduh dia sesat. Jangan main dengan retorik Dr. Mazhar. Jangan main dengan kata-kata. Saya tahu awak bijak. Saya tahu awak boleh speaking. That is not the way. Ini umat kamu. Kamu nak perangi siapa? Sekarang dah terbukti. Ini bukan 10 tahun dulu. Ini bukan 30 tahun dulu. Ini bukan 1400 tahun dulu. Ini hari ini. Anak-anak tu masih di sana. Dipisahkan ramai beratus dalam sana. Dan kamu boleh duduk kerusi empuk dan tidur katil yang senang. Boleh ke? Kan? Tapi ini perlu berlaku, saudara. Ini ujian Allah. You kata akhir zaman, inilah akhir zaman. Orang kata ni 2024 nak tunggu Mahdi. Di depan mata kamulah Mahdi. Di depan kamulah pertolongan Allah. Kerana pertolongan Allah tak datang dengan cara lain. Dia datang daripada perjuangan yang sedemikian. Dia datang daripada ujian yang sedemikian. Kepada saya kecil, berpisah anak-anak, ya saya pernah berlaku pada kita. Tapi Allah bagi ketenangan saudara. Orang beriman akan faham. Orang yang membaca Quran akan faham. Orang yang sayang Rasulullah akan faham. Orang yang kaji Islam akan faham. Orang yang betul akidah akan faham. Ini tiada apa. This is nothing. Kata Cina silap-silap akan masuk Islam, saya beritahu kau. Gangster Cina boleh masuk Islam. Kalau dia tengok orang jiwa macam ni punya berani. Gangster Cina takut dengan sesiapa pun lah gangster, polis ke, dia takut dengan orang yang tak takut dengan dia. Hanya orang beriman saja tak takut dengan syaitan. Tak takut dengan tauhid. Dunia apa kamu nak takut? Maut kamu nak takut? Dengan izin. Nak takut? Kita semua akan mati, tuan-puan. Yang berjawatan akan berpencen, tuan-puan. Kamu nak bertaubat depan Allah. Allah saksi. Perbuatan kamu menganiaya wanita seperti ini. Bukan saya kecewa. Bukan saya sedih. Kesian kepada orang yang tak ambil peluang ini berpahala. Tidak lambat. Lepaskan mereka. Pulangkan wang mereka. Bantu mereka. Awak kerajaan. Awak bukan feudal. Awak bukan parti komunis. Awak bukan parti Kim Jong-un. Awak parti yang diundi oleh rakyat. Mereka juga awak rasakan cukai mereka. Mereka bayar cukai bintu. Kalau tidak, lama dah kena sita. Semua fita ini tak ada bukti. Tunjuk saya lah berapa bintu tak bayar cukai. Kita bayarkan. Duit mereka dirampas. Luar negara cuba dirampas. Harta mereka berbilion luar negara. Jangan takut, tak akan disentuh. Kerana undang-undang Australia, Canada, Europe ada undang-undang sendiri. Tak benarkan awak anyanya macam ni. Saya tahu.
Sesiapa yang berucap di sini, saya tak ada rasa apa-apa kamu nak cuba naikkan emosi ke teruk ke hentam peribadi, tak ada benda. Kita sentiasa minta pada bukti. Ini ada peguam yang hadir. Bukan saya kata awak bukan peguam. Awak boleh berhujah di sini. Tapi dengarlah apa yang kamu ceritakan. Letaklah diri anda dalam kerusi wanita ini. Kalau anak kamu diambil dan kamu dipaksa tanda tangan surat sedemikian yang bohong, bagaimana kamu rasa? Kalau inilah, saya tak mau main bangsa lah ya. Saya tak mau mainlah kerakyatan. Tapi gunalah akal fikiran saudaraku. Kan? Kita memang doakan mereka akan tabah. Tak ada benci. Awak cerita ni semua saya tahu. Ini terus-terus ni nak buat kita benci. Kita baca pun kita benci kan. Allah sebut, biar Allah yang hukum. Dan Allah bongkarkan apa yang mereka cerita. Mereka tak ada bukti. Bukan saya cakap. Polis sendiri. Kenapa bawa SOSMA? Saya nak tanya kau. Faham tak SOSMA untuk siapa? Teroris. Kenapa mereka ada undang ni untuk teroris? Kerana teroris ini dah menyusup. Kartel-kartel ini dah menyusup sampai dalam. Dia boleh beli hakim. Wanita ni boleh beli hakim ke? Saya nak tanya kau. Wanita ini ketua kartel gangster ke? Ya? Oh, dia kata dia penyewa yang diberikan cukup murah. Tengok. Dia boleh cerita mereka dapat cukup murah. Mana ada kebajikan dilakukan oleh GSB bagi keluarga-keluarga sedemikian. Kamu ada rumah ke? Kamu ada bagi sewa kepada kakak ni ke? Kamu boleh bagi bantu anak-anak ni ke? Kamu ada lihat ke tempat tu? Kamu ada lawat tempat tu ke? Kamu dengar cerita orang tertentu? Adakah kamu siasat? Apakah anda tahu tentang pesanan Allah dalam Al-Quran? Saya tahu tak suka seorang Cina cakap ini kepada lu. Ini Cina lu akan cakap ini Cina kafir punya lah. Ha? Jangan ajar aku tentang Quran. Saya bukan ajar kamu tentang Quran. Jadi saya tak akan layan. Ya. Cuma saya nak beritahu sini, kesedaran kita terhadap kezaliman dilaku depan kita, kesianlah diri kamu sendiri yang akan dihadapkan Allah esok. Ya. Kesian pada diri aku ni. Kerana aku akan dihadapkan Allah esok, Allah akan bertanya, apa kamu lakukan bila berita datang? Saya berjumpa dengan orang ini, saya cakap. Saya tak boleh kata, saya tak boleh buat apa. Serah kepada pihak berkuasa. Tak boleh. Masa kena cucuk dulu, saya tak berdiam. Dan saya tak lawan pun. Saya cuma kata bersabar. 2 bulan lagi. 2 bulan lagi. Allah bersama kita. Alhamdulillah. Kita berjaya. Kita tidak dikenakan ini. Kita sanggup kena begini. Alhamdulillah. Hasbunallah. Sekarang orang takut tentang Atas 342. Saya ulangi balik. Hasbunallah ni'mal wakil. Inna awliya khawfun alaihim. Inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yazanun. Sesungguhnya wali-wali iaitu orang yang rapat dengan Allah. Tidak ada takut maupun bimbang dalamnya. Allazina amanu wa kanu yattaqun. Ayat 63 surah Yunus. Mereka ini beriman dan bertakwa. Kamu nak tak digolong orang beriman dan bertakwa? Maka jangan takut dan bimbang. Dengan memaafkan. Saya percaya ibu ni memaafkan. Kalau ibu ni nak membenci GSB ini, saya tak ada benda nak sedih lah. Tapi kesianlah, rugilah. Faham? Dan ramai orang berani bersuara untuk GSB. Dan GSB ini bukan kumpulan yang kita tak kenal. Dia bukan satu kumpulan dalam hutan. Dia dibuang ke country home. Dulu dia Sungai Penchala. Diroboh habis. Mereka cari satu tempat yang tak laku. Bandar country home tak laku punya projek. Entah projek Cina manakah, developer tak ada laku. Mereka beli semua. Mereka dirikan bisnes mereka balik. Sentiasa dipantau oleh pihak berkuasa. Menuntut bajet untuk memantau orang yang tak bersalah. Tak apa. Saya juga nak kempen menamatkan sijil halal JAKIM, saya nak cakap. Kerana dalam kajian saya nak tanya Dr. Mazhar, ada ke pihak mematuh syariah ini? Yang bank Islam ni, riba ini,
Dua perjanjian yang satu, saya nak tanya Dr. Mazhar, saya nak dia keluarkan fatwa haramnya bank Islam. Tidak ada sijil halal, sijil haram. Menjadi kartel, JAKIM ni jadikan kartel. 40 tahun mereka makan wang. Ini diakui oleh SPRM. Bukan saya, tuan-puan. Bukan saya nak mengungkit-ungkit. Besar tu 40 tahun. Siapa yang kena penjara? Siapa yang kena sita oleh JAKIM tu? Oleh SPRM atas JAKIM. Ada tak pegawai tinggi pengarah JAKIM kena penjara? Kena menjual sijil-sijil haram ni? Siapa? Saya bukan nak mencabar ya. Kamu jawab depan Allah. Kita semua jawab depan Allah. Kita tenang. Be relax. Alhamdulillah. Tak ada benda. Kalau tak puas hati apa pergi ke balai ini terus semua saya akan layan. Kerana orang ini dah pergi balai, Pak. Wanita ini ada locus standi. Engkau dan saya tak ada kena-mengena. Engkau sama ada faham ke tak faham. Itu saja. Tak payah engkau orang cerdik, tuan-puan. Saya sayang samamu. Ini yang mereka tak tahan tu. Mereka geram. Buat apa? Ya? Kita orang Islam. Kita orang baik. Termasuk Cina. Cina tengok anjing kena tembak macam tu pun, dia boleh keluar tau. Ini berita dah sampai surat khabar Cina. Cina bukan semua bodoh punya. Cakap. Okey? Aku lebih percaya mufti dari seorang yang baca saudara LLUKS. Berapa dos kamu dah cucuk? Mufti kata halal tapi wajib. Berapa dos kamu dah cucuk? Ada cucuk lagi lah yang ke-6. Itu saja saya boleh jawab. Awak percaya sama mufti kan? Awak ada cucuk tak? Awak tak cucuk? Mana kamu sayang sama mufti? Mana kamu percaya sama mufti? Kamu nak ikut cakap mufti? Mengisytiharkan kawan-kawan kamu semua sesat? Nak tak? Mengisytiharkan semua orang yang ziarah kubur tu sesat? Orang yang ziarah kubur tu menyembah ke nenek moyang dia macam Tok Pekong Cina? Lu ada ziarah kubur tak? Lu ada kubur ibu bapa tak? Saya nak tanya. Nenek moyang ada tak? Awak ada ziarah tak? Awak sesat lah. Kan? Ada ayat mengenai munafik. Mereka mengaku beriman kepada Allah dan hari akhirat. Tapi mereka sebenarnya tak beriman. Mereka cuba menipu Allah dan hari akhirat. Ada orang beriman. Mereka sebenarnya menipu diri sendiri. Tak payah jawab LKS tu. Tak payah jawab mereka yang teruk. Mereka ni semua ejen-ejen diupah. Okey. Dengan duit kita. Adik-adik ni tak ada kerja lain, kesian. Mereka tak dapat kerja lain. Inilah kerja mereka. Tapi adik-adik, fitnah, dosa ini dikira malaikat kiri kanan. Surah Ar-Ra'd ayat 11. Pergi baca. Semua yang kamu lakukan, malaikat catat. You nak padamkan, buat benda yang baik. Ada jalan keluar. Ya, mufti ni, mufti lain semua senyap tau. Mufti pelik ni, kalau dia mengajar, saya suka. Saya sayang Dr. Mazhar. Tapi keluar dari mulut dia, benda yang isyakan sesat. Tawasul sesat. Ikut guru sesat. Baca talqin sesat. Buat maulud sesat. Nabi tak buat lagu ni. Saya tanya, Nabi adakah pergi sesatkan orang? Tak apalah. Mufti itu depan Allah, saya percaya dia tentu ada jawapan. Ya. Tapi saya kena pergi jumpa. Tanggungjawab. Saya nak hidup saya senang punya lah. Saya Cina. Saya balik tong sana. Saya mau hidup saya aman punya. Tapi terpaksa panggilan jihad. Turun berjumpa dengan orang hebat-hebat tu. Biar berkuasa ni hebat-hebat tau. Pangkat tinggi-tinggi tau. Alhamdulillah Allah dah pertemukan saya dan mereka. Dalam mereka itu pun bergetar dalam hati mereka. Percayalah. Gangster pun, you sangka gangster yang tattoo semua itu, dia berani ke? Dia lagi takut. Selagi awak beriman, awak jangan takut sesiapa. Ini ilmu paling tinggi. Taraf sesatnya. Ini tak ada tawasul sesiapa.
Selagi kamu beriman, syaitan tak boleh bikin apa-apa. Ini orang yang ada ilmu punya. So sekarang kita ulangi, bicara mereka, ikat jamin mereka, keluarkan anak-anak mereka balik kepada ibu bapa, beratus lagi masih di dalam. Kurang-kurang beritahu mana anak mereka, mana peri manusia kamu. Kita terpaksa merayu bagi pihak mereka. Mereka sudah diikat, ada mereka ditahan bersama dengan anak. Tak tahu anak mereka kat mana. Ada yang tulis kepada saya, ibu di Batu Hampar, ya, kata dia pergi Kuala Kangsar, JKM tendang saja. 26 hari, sekarang dah masuk 30 hari, sebulan. Ibu tak nampak anak dia berusia 14, perempuan. Dia kata tak kena mengena dengan GSB pun, diangkut sekali. Kenapa? Apa yang kamu cari ini? Jadi yang lain-lain nak throw ni, sebenarnya you tak ada benda, you ikut skrip saja. Ini semua ikut skrip saja. Tengoklah semua skrip mereka, semua sama. Alhamdulillah, hari ini kemenangan moral bagi GISB. Tahniah kepada Tun Faisal. Tahniah kepada ibu-ibu ni yang masih bertabak istiqamah. Hari ini kemenangan moral kepada GISB. Yang kamu nak lanyak, nak cemari, harum nama mereka sekarang di halayak rakyat. Ya. Kerana kamu tak ada bukti. Kamu tuduh orang, akhir tak ada bukti, jatuh balik kepada kamu. Kalau mereka tak sesat, jatuh balik kepada kamu. Mereka tak liwat, jatuh balik kepada kamu. Tuduhan liar. Tuduhan tak berasas. Tak, polis profesional. Saya percaya polis profesional. Tetapi dah masuk 2 bulan. Bolehkah kamu ditahan 2 bulan, saya nak tanya? Diugut, digetak, ini ke cara profesional? Tell me. Duit awak ambil, duit GISB halal ke? Orang kerja dengan tangan mereka awak rampas. Orang buka restoran cuci wang ke? Orang buka klinik cuci wang ke? Lu mau tengok cuci wang, lu pergi Bukit Bintang. Pergi Bukit Bintang sekarang. Lu tak tahu saya bawa mufti round semua Bukit Bintang. Saya nak bawa mufti Perlis, saya cabar dia ikut APEC ni, round jumpa itu 9 dragon. Itu 9 dragon pun hormat sama mufti yo. Tak ada masalah, kasih perempuan lagi yo. Lu berani tangkap kartel lah? Ada berani? Kita minta ketua polis diganti oleh Dato' Ayub Khan. Kurang-kurang dia boleh ceramah agama. Kalau dia naik dia tukar lain, kita minta ditukar lain. Kita nak orang yang bertakwa memerintah kita. Kita tak mahu orang yang zalim, orang yang korup. Kerana akan rosak, inilah bukti kerosakan. Tengok apa jadi bila orang zalim jadi pemerintah. Ya? Mereka sanggup berbohong. Mereka sanggup membelakangkan manifesto sendiri. Mereka sanggup hanya cerita di depan saja, di belakang lain. Ini hasilnya. Ibu ini tidak berdosa. Anak dia tidak berdosa. GISB tidak berdosa. Sampai sekarang. 2 bulan mereka ditahan. Kamu tersilap tahan sehari pun kamu dah silap. 2 bulan. Sekarang mana nak simpan malu pihak berkuasa? Bukan saya. Sekarang GISB kemenangan moral. Moral upper hand. Faham tak? Mereka ada advantage sekarang. Macam main bola, main perang. Kamu sudah ada upper hand. Dia boleh balas dendam. Saya percaya dia tak balas dendam. Dia mau duit dia balik. Tak bagi duit balik pun. Pada kamu adalah kelemahan. Kemaluan. Awak tahan duit orang. Awak dah tahu dia tak bersalah.
You lebih teruk daripada bangsa apa, saya tak tahu. Ya, punya apa zalim. Tangkap saya tak apa. Kalau orang zalim tangkap saya, berbaloi tau. Berbaloi jannah. Saya rasa puas hati. Kalau orang bertakwa tangkap saya malu. Kalau orang bertakwa menegur saya malu. Kalau orang zalim, malu apa? Orang kufur, malu apa? Sesama orang beriman, kita malu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang di kalangan kamu seorang rasul nabi yang tegas dengan orang kafir, ramah lembut, cukup prihatin dengan orang beriman. Walaupun orang itu Bilal ibn Rabah, orang itu hamba abdi, orang itu ditindas, orang miskin, orang biasa. Orang biasa memang tak tahu orang besar. Mereka tidak dibela oleh pembesar. Mereka tidak dibela oleh penzalim. Mereka tidak dibela oleh pemerintah. Mereka terpaksa membela diri. Dan kita umat Islam tak boleh peluk tubuh macam berlaku zaman Mongol melanggar begitu. Dicincang satu-satu umat Islam di Baghdad. Ini sejarah kamu. Ini sejarah umat Islam. Bagaimana Islam itu jatuh kerana orang zalim daripada kalangan sendiri yang boleh rasuk oleh iblis, yang boleh kagum dengan dunia. Ya, kita boleh kagum sama dunia. Hari ini pergi shopping kan, lepas Jumaat pergi shopping lagi kan, kagum dengan dunia. Inilah manusia, cinta, hubud dunia, hubud. Betul kata tajuk saya, hubud dunia, khaufun mauda, takut mati. Macam buih-buih di laut, ramai Rasulullah kata, tapi tak boleh menang. Kufur di atas, BlackRock di atas, riba di atas, bank Islam pun dibeli, patuh syariat, semua tanda tangan itu dibeli oleh mereka ini kapitalis. Ini sekaranglah buktinya. Apek percaya, Apek bukan seorang menyatakan kezaliman. Kalau Apek gugur, Allah akan ganti sekurang-kurang 2 orang, 10 orang. Kerana ini janji Allah. Menyuruh pada makruf, menjauhi daripada mungkar. Sejak ribuan tahun tak putus-putus ada manusia yang ambil seruan Allah, mengambil kebajikan, menempah nama supaya dia dapat rahmat Allah, pengampunan Allah, esok dapat jannah di akhirat. Ini harapan semua orang. Kamu nak mati esok, kamu harap apa? Dapat bawa kereta Tesla masuk, boleh bawa awak punya gundik masuk, boleh bawa awak punya harta haram masuk. Tak boleh. Semua dah tahu. Dan kamu tak kisah akhirat, tak apa. Tapi janji Allah dalam Quran tersebut akan dihisap di padang mahsyar. Akan dicampakkan ke neraka kerana menzalimi diri sendiri. Allah tak zalim. Wanita ini tak zalimi pihak berkuasa. Mereka tak ambil duit kerajaan. Mereka memberi makan. Mereka jaga anak yang generasi rakyat sini. Ini bukan pendatang, Pak. Apa yang melayakkan mereka dilayan sedemikian? Tidakkah kamu nak ganjaran dari Allah? Tidakkah kamu nak hadiah dari Allah? Ini waktu Jumaat. Kita mau baik kan? Hari Jumaat mulia ini, lepaskanlah mereka. Bertaubatlah. Apa salahnya minta maaf, saya nak tanya? Apa salahnya Dr. Maza minta maaf ke umat? Naik markah dia. Saya minta maaf kerana saya tak jangka ini berlaku. Saya akan lakukan apa saja untuk bantu anda balik. Naik nama Wasabi. Kenapa tak nak rebut peluang ini, wahai Dr. Maza? Ingatlah kejadian kamu dari setitik sekumpal darah, sekumpal alaq. Kamu tak ada apa serupa saya. Ilmu pada awak kepada saya ke tak jauh beza. Datang dari Allah juga. Dan Allah tidak zalim. Kamu menzalimi wanita ini. Di akhirat esok Allah tak boleh kata Allah zalimkan aku, Allah campak aku dalam neraka. Allah kata tidak. Kamu menzalimi diri kamu terlebih dahulu. Ini yang saya suka tentang Al-Quran. Ini yang saya suka tentang Islam. Ini yang saya suka tentang rahmatan lil alamin, Rasulillah.
Saya jumpa agama yang cantik. Kerana mereka ini wali-wali Allah. Mereka ini orang beriman. Mereka ini yang menghidupkan sunnah Rasulullah. Saya tak sia-sia memeluk Islam, saudara. Tidak sia-sia saya menyaksikan orang yang sedemikian. Kerana bila saya jumpa Abu Ya, musuh dia pun puji dia. Orang sayang sama dia. Kamu benci, saya tak tahu apa pasal. Kamu tuduh macam-macam. Kamu nak kata sesat. Semua Sunni pun dianggap sesat oleh Wasabi. Kerana kita ziarah kubur. Semua sesat. Kamu ziarah kubur? Ibu bapa kamu? Oh, tak boleh menurut Wasabi. Memuja boleh berlaku. Menziarah kubur, saya pernah ziarah kubur orang tua. Bagi kita keinsafan, salah ke? Kita baca buku, novel tentang sejarah orang. Bagi kita keinsafan, khurafat ke? Kita tengok gambar kat museum. Kita tengok surat hikayat hantua. Kita dengar cerita Mak Kilau. Kita pergi ziarah kubur Mak Kilau. Datang keinsafan, naikkan semangat kita. Sesat ke? Maka sesatlah semua negeri tanah Melayu dan Nusantara. Melainkan Perlis. Itu pun saya tak sure Perlis. Berapa peratus yang tak pergi ziarah kubur. Ya, menurut Perlis tak boleh ziarah kubur. Ya. Mengingati Rasul tawasul tak boleh. Doakan kebaikan itu. Banyaklah tak boleh. Dikafirkan orang. Tapi Ibn Taymiyah taubat tau. Sebelum dia meninggal, dia tarik balik dia punya takfir. Baik awak tarik balik Dr. Mazhar. Sebelum mati. Saya bagi nasihat sebagai seorang saya abang dia sebenarnya, saya lagi tua sebenarnya. Ya. Kita tak besarkan kubur macam kubur Cina. Batu nasang kicik, bukan kita banyak duit pun. Ya. Letak batu sikit, simen sikit, letak bunga. Teringat ibu mertua saya. Teringat keluarga angkat saya. Teringat abang angkat saya. Teringat masa dia bersama saya. Membawa kita terharu dan kita berdoa untuk dia. Salah ke? Salah ke kita kesian sama ibu ini? Salah ke peguam PAS ini pergi bantu mereka? Tahu tak keberanian dia berdepan dengan kamera dan mikrofon semua ni? Awak berani ke depan mikrofon? Depan pemberita, depan special branch, depan JKM, depan rakyat Malaysia. Dan awak kata bahawa mereka telah menzalimi kamu, memaksa kamu menandatangani surat mengaku kamu mengabaikan anak sendiri. Ibu ini, tahu tak berapa ratus ibu dah tanda tangan mengabaikan dan ditunjuk oleh pemerintah menipu rakyat. Tengok mereka mengabaikan anak mereka, simpan anak mereka. Bukalah mata tuan-puan. Kezaliman sudah berlaku. Dicatat malaikat selama 60 hari ke atas. Macam mana kamu nak bertaubat 60 hari? Kamu boleh berpuasa 60 hari. Kamu boleh sanggup pergi kepada 600 anak dan ibu-ibu bapa mereka dan mohon maaf. Dan bayar ganti rugi. Kerajaan Islam sepatut lakukan demikian. Kerana kerajaan Islam bukan kerajaan zalim. Kerajaan madani. Nama pun tak tahu apa nak cakap. Madani. Tahu tak Madani? Tamadun. Ini kata tamadun sama juga macam dulu. Malu lah. Malu kepada bangsa aku ni. Gangster 9 Dragon pun malu. Lu ni macam buat kat perempuan lah. Kita gangster tak ada buat ni macam oh. Faham tak? Jangan jadi lebih teruk daripada komunis. Saya akan bersuara setiap hari. Saya akan bersuara setiap kali online. Kerana ini kepada saya penting. Ini kepada saya pasport masuk jannah. Ini yang saya akan bertawassul dengan amal saya depan Allah esok. Bahawa saya memperjuangkan bagi orang yang zalim. Pada pihak berkuasa semua yang mendakwa Islam dengan mufti semua dengan serban tinggi. Menzalimi mereka. Saya berdepan. Kerana tak ada bukti. Kerana ada pengakuan di sini ibu ini. Sudah jelas. Malu tuan-tuan. Amat malu sekali. Ya.
Saya akan berdakwah kepada orang Cina. Saya, kalau tahu sejarah saya, boleh Google nama saya, Muhammad Redwan Daniel Un, OON. Awak tengok sejarah saya, 84, 85, 86, di kalangan orang Cina bersama pemimpin PAS. Saya boleh jumpa balik Ustaz Abdul Hadi Awang yang kata saya sanggup balik berkempen untuk orang Cina menyokong PAS, bukan DAP. PIU akan datang. Saya akan seru orang Cina menyokong parti Islam. Satu penggal. Mengalahkan kerajaan Madani. Kerajaan Islam saya nak. Satu penggal. Kalau kamu menganiaya sesiapa, tak kira kaum Cina ke Melayu, ke India, ke sesiapa, bukan ikut Quran wa Sunnah, saya akan tantang kamu balik. Saya akan kempen. Ini saya. Kalangan Cina, lu dah payah takut. Orang Cina kenal ini Wen Paoxin. 85 saya keluar semua surah khabar Cina. Saya calon lawan Daim Zainuddin 86. P11 merbuk. Saya sudah bersara. Tapi kerana ini, saya sanggup buat comeback. Biiznillah. Biiznillah. Kalau ada persetujuan daripada Ustaz Abdul Hadi Awang, saya akan aktif balik dalam PAS. Maaf Mak Sabu. Maaf Saifuddin. Maaf Khalid Samad. Maaf Mahfuz Umar. Semua kawan-kawan saya. Ya. Tapi kezaliman. Kamu tak dapat bantu orang yang zalim. Kamu dulu dalam pembangkang kata pejuang keadilan. Nama pun parti keadilan. Ini apa ini? Jadi keadilan untuk kamu seorang atau untuk rakyat? Bukankah kamu kata suara rakyat, suara keramat? Hari ini 2024, orang tak bodoh. Semua orang kurang-kurang ada handphone, ada TikTok tau. Troll-troll ini orang sudah tahu punya. Lu cakap apa hujah pun orang masih sokong GISB lagi. Seluruh jentera kerajaan, seluruh media sama macam zaman PMX. Sama masa orang pergi memfitnah raja semua tahun 83. Kata raja ni penyamun lah apa semua. You sangka rakyat ini boleh dipesong pemikiran mereka. Wasabi ini nak berapa tahun bertahan. Raja Salman pun sudah akhirkan wasabi. Raja Salman pun sudah liberalkan Saudi Arabia. Belis ini akan jadi Saudi Arabia yang terakhir. Sudah diisytiharkan sesat. Wasabi sudah diisytiharkan sesat. Nasib baik wasabi tak ada restoran. Orang berniaga. Senang kat sana tanya awak. Awak goreng pisang boleh tak? Bolehkah awak goreng pisang bertandan-tandan untuk orang daripada 6 petang sampai tengah malam ke pagi? Bolehkah you buat nasi lemak pergi jual 20 bungkus? Saya pernah buat. Keluarga saya pernah buat masa zaman susah. Saya pernah bela ikan tilapia. Saya pernah jual kacang botol. Saya pernah masa kena tahanan PKP, bela anak, bela itik, bela ayam, bela angsa. Saya pernah. Saya tahu susah. Saya pernah bercucuk tanam. Saya tahu susah. Saya pernah buat rumah buluh dalam hutan 4 tahun lepas, 3 tahun lepas. Saya tahu susah. Bukan saya nak ungkit-ungkitkan. Sedarlah kita ni tak bertanggungjawab macam wanita ini. Kita tak ada beban. Awak ada mengandung anak macam wanita ini ke? Awak ada mengandung anak 9 bulan macam wanita ini yang sayang anak dia sendiri. Dia sanggup keluar ke depan. Dan anak dia tak boleh dikeluarkan. Ibu sanggup genggam bara api. Sanggup berdepan dengan senjata api, tahu tak? Seorang ibu terhadap anak dia. Ini yang Allah jadikan nama ibu ni. Hati mengalahkan akal. Kita nak akal tak berani. Kita pengecut. Wanita tidak pengecut. Kenapa? Allah tanam dalam hati nurani dia. Sanggup harungi bara api untuk anak kandung sendiri. Dia hanya mau anak dia balik. Bagi balik anak dia. Dusta pula. Dosa bukan main besar. Saya tak kira pihak berkuasa ke apa. Saya tak sebut pun pihak berkuasa salah. Kesianlah ke ibu ini. Saya bukan orang politik. Tapi saya sudah mau masuk PAS balik. Sama sokong PAS menang. Bila menang, saya nak direform betul-betul polis ini. Kalau boleh ikut zaman sunnah. Kita jadi polis. Rakyat jadi... Ada cara dia sunnah. Bukan pergi tangkap orang. Menasihati orang. Berbuat baik.
Jenayah makin menjadi, kidnapping makin menjadi, liwat makin menjadi, aman seksual makin menjadi, budak-budak kena bunuh, kena rogol makin menjadi. Bolehkah awak melindungi kita? Hanya Allah wa Rasul saja boleh. No. Pada hari Jumaat yang mulia ni, saya merayu kepada Dr. Mazhar, Dr. Rora, mufti-mufti, bersuaralah. Engkau sudah lama diam bisu. Masa pandemik bisu 1000 bahasa. Bagi untuk bil pagar dengan ubat racun yang mencucuk masuk darah daging kita. Ibu bapa kamu dah meninggal awal, kamu sendiri tahu. Dan tak tahu apa puncanya. Saya bukan doktor, saya bukan pakar. Tapi banyak orang report gejala. Saya bukanlah cakap anti-vaksin apa. Saya suruh guna akal. Kalau tidak, kita mengajar orang tak guna akal. Saya pun tak tahu macam mana mau bercakap kalau tak guna akal. Malulah dengan ibu ini. Ya. Malu. Ya, saya tahu parti tunggang agama. Tapi macam Kristen Raja Habsyah, Rasulullah terpaksa sokong Raja Habsyah kerana orang Quraisy kaum dia sendiri menindas umat Islam. Rasulullah sanggup hantar pengikut dia berhijrah ke Ethiopia, ke Raja Habsyah yang Kristen kerana dikejar oleh orang Quraisy sendiri. Kaum dia sendiri menindas risalah dia dan umat dia yang bukan bangsa dia, yang nak beriman. Saya tak kisah saya bangsa apa. Saya tak kisah kamu bangsa apa. Kalau kamu orang beriman, tidak beriman pun, kalau ditindas, saya wajib melindungi. Tak takut apa. Kamu nak simpan saya, silakan. Tak takut apa. Allah pelindung. Yang matikan saya esok hanya Allah. Kamu tak boleh mematikan saya. Saya tidak tawasul kepada sesiapa. Hanya Allah. Malulah kau wanita ini. Pulangkanlah anak kepada dia dan ratusan lagi anak. Kamu simpan anak daripada ibu masing-masing. Tahu tak kecederaan psikologi, sakit jiwa, tekanan jiwa pada budak yang dipisah dari ibu bapa, yang diberikan tomahan, diberikan kepalsuan kat telinga mereka, cuba digertak oleh pihak berkuasa, mengaku diliwat. Mereka bukan tahu benda ini. Tak ada tanda-tanda pun. Dah dicek oleh hospital. Kena sosma. Budak-budak kena tahanan macam parti komunis, macam penjenayah berat, macam kartel 9 ke 11 Dragon. Malulah. Undang-undang digunakan bukan untuk tangkap orang yang zalim, tapi untuk menzalimi orang yang tak berdosa. Malulah awak yang makan gaji buta begini. Hari Jumaat mulia ini, bertaubatlah, insaflah. Kalau saya pemerintah kan, saya menangis. Saya pecat semua pegawai-pegawai yang ada. Raja pun sama. Kita merayu kepada Yang di-Pertuan Agong, kepada raja-raja yang mulia semua. Kesian kepada rakyat. Takkanlah awak tak nampak ini. Panggillah ketua polis, suruh dia jawab. Panggil pihak-pihak ini. Tengok semua fakta yang ada. Mesti jumpa kebenaran. Siapa yang salah, tangkap dia saja. Kalau begitu, baik lock up semua madrasah. Seluruh universiti pertahanan Malaysia itu yang pergi dera budak dan setrika itu. Tutup seluruh universiti tentera. Tangkap bomo yang berkaitan. Warden-warden yang tak cakap apa. Pengarah universiti itu yang tak berbuat apa. Sehingga budak itu boleh dikurung berhari-hari. Disetrika sampai mati. Awak lakukan kepada mereka ini. Kenapa? Saya pun tertanya orang JSB. Kenapa kamu ditarget? Saya dapat maklumat kerana mereka makin menggugat 9 Dragon. Saya tak ada percaya. Saya Cina, saya cakap Cina tak tergugat lah. Saya cakap sama lu lah. Malakap mau bukan Cina yang kasih tutup tau. Digital mau bukan loyak yang kasih tutup tau. Cina sudah antarabangsa tau. Itu Genting Resort lu boleh tutup. Kasino boleh tutup. Dia sudah ada kasino atas laut. Dia sudah ada empire seluruh dunia. Cina, saya punya keluarga pun separuh dunia sudah pergilah. Cina tak ada hilang. Saya cakap terus terang. Ini bukan perbuatan Cina punya. Bukan perbuatan Anasir 9 Dragon dan gangster Cina yang akibatkan mereka ditangkap. Atau mengupah pihak berkuasa untuk melakukan ini. Ini bukan kerja Cina, gangster Cina pergi bayar pegawai-pegawai untuk lakukan ini. Bukan. Saya percaya orang-orang kita ni memang kau tahu kat dia punya tuan.
Orang kita daripada zaman penjajah sudah diajar untuk hanya taat kepada Tuhan. Tapi dalam zalim pun mereka buat. Masa Mak Kilau, orang kita pergi tangkap Mak Kilau, Tok Janggut. Orang kita pergi tangkap Tok Janggut. Kenapa? British cakap, Tuan cakap, Mem cakap. Ini budaya sudah turun-menurun, budaya karut. Buang budaya ini. Taat kepada ketua tanpa keimanan. Taat kepada Allah. Atiullah wa atiu rasul wa uli amri minkum. Ketua hanya ketiga. Balik beriman berkitab kamu. Bertaubatlah. Allah saksi. Allah dengar. Apa yang kamu cakap ni Allah tahu hati kamu duduk mana. Kalau kamu menafikan, siapa lagi sesat? Kami hanya doa bagimu lah, tuan-tuan. Kami doa bagi kamu semua yang menzalimi mereka ni. Wahai orang zalim. Mesti berkata, kalau nampak zalim mesti cakap, ini zalim Tuhan. Kalau tidak, buktikan. Lepaskan anak orang ni pada Jumaat yang mulia, malulah. Lepaskan saja. Kita tak akan bangkitkan. Saya tak akan tekankan. Terima kasih. Kita ucapkan, kembalikan anak mereka ini. Setiap rintihan mereka berdoa, tuan-puan. You sangka ibu ni tak berdoa di sejadah menangis? Mana hati perut kamu? Awak sangka ibu ni tak menangis setiap waktu jaga dia terpisah dengan anak dia? Oleh pihak berkuasa, bukan oleh gangster. Awak sangka ibu ni gembira hari ini? Selama sebulan, 2 bulan, anak dia ditahan. Awak sangka ibu-ibu ni suka? Ada selera makan. Kenapa kamu semua nak dapat label orang zalim? Kalah komunis. Saya sangka komunis paling zalim. Saya sangka tentera Cina lagi zalim. Rupanya kamu dapat label, dapat pingat, dapat kedudukan paling zalim. Saya nampak, saya saksi, siksa saya tak apa. Saya saksi, tengok mata saya sendiri. Orang paling zalim, Mufti, Belis, Pukas, JKM, JAKIM, PDRM, Kerajaan Madani, paling zalim. Tahniah Anwar Ibrahim. Kamu kata kamu dizalimi. Tahniah. Rupanya kamu lagi zalim daripada Dr. Mahathir Mohamad. Zaman Dr. Mahathir tak ada berlaku ini. Zaman Najib tak ada berlaku ini. Ya, Dr. Mahathir yang mula haramkan, tapi tak pisahkan anak mereka. Ranakkan Sungai Penchala. Mereka kena tahanan ISA, ketua-ketua mereka, saya tahu. Tapi taklah dibuat kerja macam ini. Tunjuk hero. Tak apalah. Mahathir pun zalim, kamu lagi zalim. Allah saksi. Saya serah kepada Allah. Allah tentukan. Allah, tunjuklah kami yang kebenaran. Tunjuklah kita mana yang benar. Tapi kita minta, Allah berilah sakinah kepada ibu-ibu ni. Berilah perlindungan kepada anak-anak mereka ini. Dan kita tak doa untuk dimusnahkan orang zalim. Itu doa Nabi Nuh. Doa Nabi Muhammad SAW ialah, Allah pemudahkan urusan kami. Doa Ashabul Kahf, Rabbana atina ladunka rahmah wa hiya lana min amrina rasyada. Pemudahkan urusan mereka ini. Tahniah kepada Tun Faisal. Tahniah kepada Parti Pembangkang yang bersuara di Parlimen. Sekurang-kurang ada suara memperjuangkan kamu ibu-ibu ni. Bersabarlah. Perlu apa bantuan, kita sanggup bantu. Anak-anak yang tak ada kerja, kita sanggup bantu apa cara kita. Anak kamu adalah anak kita, saudara kita bersemua. Inna mu'minuna ikhwan. Sekian saja. Saya terima kasih semua. Saya maafkan semua yang cemooh saya. Jumpa lagi. Tapi kepada saya tidak ada benci kepada sesiapa. Tapi tak boleh berdiam seorang beriman melihat saudara dia menangis, dianiaya, terpisah dengan anak dia yang sendiri. Dan ini kita percaya Allah bersama mereka. Dan orang yang baik. Allah akan merahmati kita semua. Sekian. Assalamualaikum.